Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-afatu ar-rabi'ah. Al-afatu ar-rabi'ah, keburukan yang keempat daripada 5 keburukan daripada keburukan bercakap banyak. 5 yang diringkaskan oleh Al-Imam Ghazali daripada pelbagai keburukan percakapan lidah, percakapan lisan kita. Yang keempatnya yang telah kita belajar sebelum ni, antaranya dusta, kemudian kita apa nama ni, ghibah, mengumpat, kemudian mujadalah ataupun al-mira', berdebat, bahas, orang Terengganu kata bahas. Dan yang keempatnya ialah al-mizah. Mizah ni kita bergurau senda yang berlebihan. Kata Imam Ghazali, al-ifrat minhu fihi yukthiru ad-dhahka. Melampaui dalam perbuatan bergurau senda itu akan memperbanyakkan gelak ketawa. Wa yumitul qalba, dan akan mematikan hati. Mati hati ni maksudnya bukan hati tu mati dah, bukan maksud hati mati, ataupun kita istilahkan juga sebagai keras hati. Keras hati itu bukan hati itu kerah. Ia merujuk kepada satu sifat hati mula menjadi tidak mahu kepada kebenaran. Hati mula merasa tawar terhadap kebenaran. Hati rasa tak ambuh ke Allah Ta'ala. Hati rasa tak ambuh ke akhirat. Hati rasa tak jelira dengar kalam Rasulullah, nasihat Rasulullah. Tu ya tu. Tu maksud yumitul qalba tu, mematikan hati. Jadi gelak ketawa yang keterlaluan, kesang daripada gurau senda yang keterlaluan, dia akan menjadikan hati tu mati dengan makna tak dia. Jadi kalau kita belajar, contoh yang mudah lah. Kalau kita suka sangat, apa nama ni, bergurau senda, gelak ketawa, hatta dalam belajar pun nak gelak ketawa juga. Kita akan rasa kat gini, bila kita belajar, kalau ustaz ngajar tu tak ada buat mari hok kelakar-kelakar, hok suka-suka, hok beleleh air mata suka, tak sedap ustaz ni, tak best ustaz ni, tak best, tak ada kick. Sebab apa? Sebab kita belajar nak suruh nafsu kita segar. Kita belajar nak suruh apa nama ni, perasaan kelakar tu ada sama. Nampak? Itu punca menyebabkan hati tu dia boleh jadi mati. Bila kita dengar nasihat, ustaz-ustaz ke siapa-siapa yang beri nasihat,
Tiba-tiba nasihat tu menjadikan hati kita, menjadikan nafsu kita tak suka dengar dia. Rasa keluh kesah, rasa serabut. Nafsu rasa serabut lah. Sebab apa? Sebab benda yang dinasihat tu benda yang terkena pada nafsu diri kita. Maka kita akan rasa tak suka. Kita rasa tak sedap, tak best. Sebab tak kelakar, tak mengembirakan nafsu kita. Sebenarnya bukan mengembirakan hati, menggembirakan nafsu. Dengan sebab itu, kita akan dapati dalam belajar pun kita nak cari unsur-unsur bergurau senda, unsur-unsur kelakar. Lalu bagaimana hati itu boleh terdidik, bagaimana hati itu boleh terobat. Tak jadi. Tak. Hati itu akan jadi semakin rasa tawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa nak. Sebab tu bila kita beribadat dalam keadaan tawa. Rasa tak manis dengan ibadat tu. Nah, maksud manis tu rasa suka sangat kalau boleh ingat Allah Ta'ala, tak ingat orang lain. Suka sangat kalau hati tu boleh hanya berhadap kepada Allah dalam ibadat tu. Maka ni yang dikatakan manis ibadat, manis taat. Nah, wa yurithud daghnah, wa yurithud daghinah. Nah, dia mewarisi sifat yang buruk. Nah, mewarisi sifat yang buruk, rasa serabut. Ni, rasa serabut dengan kebenaran. Macam kita kata tadi lah. Rasa kalau walaupun tu benar, tapi oleh kerana dia tu tidak ada unsur-unsur mazah, unsur-unsur gelak ketawa, dia rasa tawa hati. Itu salah satu daripada makna daghinah. Nah, wa yasqutu al-mahabah, menghilangkan kehaibatan, wal wiqar, ketenangan hati. Hebah, rasa hebah kepada Allah Ta'ala tu hilang. Orang tengok ke dia pun rasa hebah hilang. Rasa hebah ni bukan rasa hebat, bukan kerana dia tu berani, bukan kerana dia tu pandai, gagah pada orang. Tak. Hebah yang dimaksudkan sini adalah hubungan hati dia dengan Allah Subhanahu Taala kuat, baik, menyebabkan pandangan orang kepada dia menjadi orang segang. Orang segang kepadanya. Dan diri dia sendiri timbul sifat tenang, wiqar, tenang, tak gapah-gapah. Jadi ini antara perkara yang perlu diberi perhatian, kata Imam Ghazali. Sebab yang keempat ni akan merosakkan diri kita. Itulah berlebih-lebihan dalam bergurau senda. Dalam hal ni Imam Ghazali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas surayya. Seorang lelaki ataupun seseorang tu, tak kira lah lelaki puang sama je. Maksudnya seseorang itu bila bercakap dengan satu kalimah, dengan satu percakapan yang mana dengan percakapan itu menyebabkan orang yang ada sekelilingnya suka, gelak ketawa berlebih-lebihan, maka dia akan jatuh, menjunam jatuh lebih jauh daripada bintang Suraya tu, bintang Suria. Kalau bintang Suria kita tengok di langit tu tinggi, jauh, maka dia jatuh dari sisi Allah SWT. Maknanya dari pandang kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala tu jatuh lebih jauh daripada Suraya lagi. Hilang kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bercakap tu kerana nak suruh orang gelak ketawa, bukan nak menyampaikan kebenaran. Antara lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi.
La tumari akhak wala tumazihhu. Jangan engkau berdebat-debat, berbahas-bahas dengan saudara muslim kamu. Kita jumpa kawan kita berbincang-bincang masalah ilmu, mungkin kita nak bahas dengan dia. Hak dia betul pun kita nak bahas supaya jadi salah. Hak dia betul pun kita nak bahas, nak khabar pada kita yang buat khabar hak betul tu, bukan daripada dia. Nah, apatah lagi kalau hak dia salah. Hak dia salah, kita nak betul dia, nak suruh khabar kita betul. Itu lebih lagi. Okey. Jadi apatah lagi hak kita salah. Hak kita salah nak tegak suruh jadi betul. Tu debat hak tu di lagang belaka yang kita bincang pada perbincangan kita yang lepas-lepas berkaitan dengan keburukan yang ketiga, iaitu berdebat-debat dah. Okey. Dan Rasulullah kata sambung lagi, wala tumazihhu. Janganlah kamu bergurau senda sangat dengan dia. Jangan kamu bergurau senda berlebih-lebihan. Ni nak cerita ni berlebih-lebihan ni, melampaui batas. Hak patut kita sedih dalam beragama, kita buat gurau. Nah. Hak patut kita bersungguh-sungguh dalam agama, kita buat gurau. Ini perkara yang menjadikan hati tu mati. Wa'lam annal yasira minhu fi ba'dil awqati la ba'sa bihi, kata Imam Ghazali. Walau bagaimanapun hendaklah kita sedar, kita tahu bahawa kalaulah pada waktu-waktu setengah-setengah waktu tertentu tu kita bergurau sikit-sikit, tak apa, tidak jadi masalah. Apatah terutamanya la siyama ma'an nisa' was-sibyan tatyiban liqulubihim. Terutamanya bersama-sama dengan perempuan ataupun bersama-sama dengan budak-budak kecil. Dengan isteri-isteri kita, dengan budak-budak kecil ataupun anak-anak buah kita. Boleh kita bergurau senda lebih-lebih kurang supaya hati dia jadi lunak, jadi rasa gembira, rasa mudah bermuamalah, mudah berinteraksi. Jangan duk rasa bimbang je. Kalau kita dengan majikan kita dengan kita, kalau straight semua, tak pernah cakap lembut, tak pernah cakap gurau-gurau sikit-sikit, dia akan jadi serius. Jadi akan jadi tegang. Jadi macam ke susah nak rasa tak mesra. Jadi untuk menimbulkan kesemesraan tu, tak apa, sikit-sikit kita gurau. Bergurau senda sikit-sikit. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW pun dilaporkan bergurau. Tapi Rasulullah khabar tadi, jangan gurau. Jangan gurau ke saudara kamu. Dalam waktu yang sama Rasulullah juga bergurau. Antara lain Rasulullah pernah bersabda, inni la amzahu, aku juga bergurau sendiri, aku bergurau juga. Tapi Rasulullah kata wala aqulu illa haqqan. Tapi walau bagaimanapun aku tak akan kata kecuali benda yang benar. Gurau tapi cakap benda yang benar. Susah itu. Imam Ghazali kata benda ni susah nak kawal. Bila kita gurau, nak gurau cakap benda yang benar, jadi dok galak kita. Dok rasa geli hati lah. Nak geli hati ni cakap gurau benda tak betul. Orang tahu belaka tak betul, tapi kita cakap benda tu tak betul. Orang faham kita gurau, dia tahu ni tak betul. Tapi kalau orang tak faham baru kita gurau, dia ingat betul. Sebab apa? Sebab kita percakapan dalam pergurauan kita tu bukan benda yang sebenar. Tapi Rasulullah tak gitu. Gurau. Tapi betul hak dia cakap tu. Gitu. Maka salafus soleh pun, ulama-ulama salafus soleh pun begitu juga. Dia bergurau, tapi bergurau dalam keadaan hak dia cakap tu betul. Dia carilah. Jadi kalau orang faham, orang yang halus perasaan hatinya, hak kita pun rasa geli hati dah. Hak kita pun rasa terhibur dah. Orang yang halus perasaan hati dia rasa terhibur dah. Walaupun gurau hak betul pun rasa terhibur dah. Tapi kalau orang hak jenis kasar gegar, perasaan hati dia kasar, nanti nak gurau tu nanti kena
orang serema habis suka terbahak-bahak ataupun sampai suka mengalir air mata, baru orang panggil gurau. Tu jenis tu hati dia tu terlalu kasar sangat. Terlalu kasar sangat, tak halus. Perasaan hati tak halus. Orang yang perasaan hati halus ni, orang cakap gurau sikit-sikit pun dia rasa terhibur, gembira dah. Dia boleh rasa tercuit dah di hati. Dia beza lah. Beza dengan orang yang terbiasa dengan gurau senda yang berlebihan ni. Dia beza dengan hati orang yang menjaga hati daripada bergurau berlebihan. Imam Ghazali kata susah nak jaga. Sebagaimana dilaporkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, ketika mana satu ketika Rasulullah ajak Siti Aisyah berlomba lari. Lepas tu berlomba dulu dua kali Rasulullah pernah ajak. Mula-mula Rasulullah berlomba dengan Aisyah menang. Belum lari, biasa je. Mungkin duduk petang-petang ke, masa kosong ke, belum berlari. Berlari sama-sama. Suami isteri lah ni. Sayyidina Aisyah menang. Kemudian kali kedua, lain kali pula ajak berlomba lagi, Rasulullah menang. Rasulullah kata, hadza min zak. Ni gatiak dulu. Gatiak dulu menang. Gatiak dulu kalah ni, lawang ni menang ni. Lepas tu dalam hal tu Rasulullah pun bersabda. Rasulullah kata, la yadkhulul jannah ajuz. Tak akan masuk dalam syurga orang tua. Lalu dengarlah seorang tua dengar. Ada seorang tua di sekitar Rasulullah tu mendengar. Lalu rasa duka cita. Rasulullah, Allah, aku tak boleh masuk syurga lah begitu. Rasulullah kata, tak, memang dalam syurga orang tua tak ada. Maksudnya bukan orang tua tak boleh masuk syurga. Kalau kita kat berat, kita mati. Mati tak boleh masuk syurga sebab kita tua. Bukan maksud gitu. Maksudnya orang dalam syurga esok-esok, kalau tua sekarang ni pun kita mati, dalam syurga esok-esok jadi muda. Tak ada orang tua hidup dalam syurga. Begitu. Jadi Rasulullah gurau dengan kaya, dengan cakapan tu. Maka sahabat-sahabat yang faham ni gembiralah dengar tu. Sukalah dengar tu. Tapi Rasulullah bukan maksudkan orang tua tu ada dalam syurga. Orang tua yang hidup sekarang ni bila mati tak boleh masuk syurga. Bukan. Maksudnya orang tua tu tak ada dalam syurga esok-esok. Semua dah kalangan muda belaka Allah Ta'ala jadi. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, walaupun kita tua dah sekarang ni, mati dengan rahmat Allah Ta'ala kita masuk syurga, Allah Ta'ala jadikan kita muda. Muda semula. Muda semula. Dengan umur pertengahan muda doa tu jadi tak erti kau. Muda 15-16 tahun tak erti. Muda dalam keadaan orang dewasa yang matang pemikirannya, yang baik seleranya, kan? Maka hak macam ini ada dalam syurga ni. Allah Ta'ala hidupkan semua ahli syurga dengan muda cada. Tujuan apa? Nak memenuhi nikmat kepada hamba-hambanya. Nak menjadikan nikmat tu sempurna. Nikmat sempurna. Kita ni nikmat sempurna atas dunia kita ni bila masa muda lah. Kan kita pun nak cakap sama, tak ada arah lah, kita tua dah kalau masa semuda dulu. Tak mau kata. Kita tak kata kan. Sebab apa? Sebab kita faham waktu muda tu waktu kita boleh menikmati pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Samalah di akhirat esok-esok Allah Ta'ala nak memenuhi maksud nikmat tu, Allah Ta'ala jadikan kita muda. Sebahagian daripada bentuk rahmat Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ni Rasulullah walaupun bergurau cakap betul. Antaranya lagi Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat ketika sahabat tu makan buah kurma.
Sahabat tu kebetulan sakit mata. Tak. Sakit mata sebelah. Rasulullah kata, "Atakulu tamara wa anta ramid?" Wahai Suhaib, nama sahabat, kamu makan buah kurma dalam keadaan sakit mata? Lalu sahabat kata, saya makan dengan hak sebelah lagi, Rasulullah. Tak. Saya makan menggunakan mata sebelah lagi. Gitu. Maksudnya kalau nak kira apa hubung kaitnya, maksudnya makan kurma dengan sakit mata tak apa kan. Tapi seolah-olah bila sakit mata sebelah macam ke tak sempurnalah tengok kurma tu. Makan guna. Tak? Gurau. Jadi sahabat faham gurau tu, sahabat kata, saya makan dengan mata sebelah lagi, Rasulullah. Gitu. Jadi ini antara bentuk gurau. Biasa je. Pada kita tak suka. Pada kita tak suka sangat, tapi bagi orang yang sentiasa mendidik hati dia berhadap diri kepada Allah Taala, tak banyak benda-benda yang lain yang mengganggu ingatan hati kepada Allah Taala. Kalau benda-benda gitu sikit pun sudah terhibur. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tak? Ini antara bentuk gurauan Rasulullah SAW. Itulah, tak ada lebih-lebih. Dan tidak diriwayatkan banyak-banyak pun. Sebab apa? Tak banyak cerita-cerita Rasulullah duduk bergurau senda sampai ke tak ada waktu lain. Tak? Sampai ke kita pecah-pecah perut suka. Maksudnya, maka tak ada diriwayatkan. Hanya sekadar cerita yang sederhana je. Kan? Ini perkara yang keempat yang perlu kita faham. Dan perkara kelima, Imam Ghazali kata al-afatus al-khamisah, keburukan yang kelima, kesang daripada percakapan lidah kita ni, iaitulah al-madhu. Ini lebih teruk juga. Kalau kita rasa bergurau senda tu benda satu perkara yang keburukan dah, dan di akhir zaman ni bergurau senda sampai ke peringkat dalam hal ehwal agama pun kita nak bergurau senda, maka beritulah juga dalam masalah al-madhu, lebih teruk lagi. Tak? Memuji-muji. Memuji-muji. Tak? Memuji-mujilah ni. Puji-puji yang berlebihan. Maka perkara ni kata Imam Ghazali sebagaimana berlaku dalam kalangan manusia apabila menziarahi al-muhtashimin, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berpangkat, orang-orang besar. Biasanya orang-orang besar berada mempunyai pangkat-pangkat besar dalam kehidupan dunia ni, biasanya orang-orang pergi kat dia, orang puji dia. Daripada dulu dah ni, bukan sekarang. Daripada dulu dah. Orang pemberi tazkirah ke, orang yang memberi nasihat pada orang ke, bila dijumpa orang pandai bercakap, bila berjumpa dengan orang besar, sultan ke, berjumpa dengan pembesar-pembesar, menteri besar ke, atau apa sahajalah. Zaman dulu pun ada dah tu. Pangkat-pangkat sultan, menteri besar, panglima perang, semua sekali di belakang tu. Pangkat-pangkat pos-pos ataupun pangkat-pangkat orang yang memegang jawatan-jawatan yang tinggi. Ada belakang dah dulu, bukan sekarang ni saja. Maka orang ramai ni biasa jumpa akan melafazkan puji-pujian. Dulu mereka melafazkan puji-pujian melalui sajak, melalui syair-syair. Orang yang pandai puji syair tu, orang yang pandai puji menggunakan syair tu zaman dulu, bila dia puji seseorang yang hina asalnya, bila dia puji dengan guna perkataan-perkataan syair, rangkap-rangkap syair, orang yang hina tu jadi mulia di sisi manusia. Siapa tahap tu? Orang yang kecoh, ataupun orang yang ada sifat cacat, tapi bila dipuji, hilang kecacatan dia. Cacat dia ada, tapi orang tak nampak cacat dia ada. Orang pandang jadi comel. Siapa tak tu? Kepandaian orang-orang dulu, bangsa-bangsa Arab dulu
menggunakan syair untuk memuji. Nah, kalau orang tu orang mulia, orang yang dikenal ramai, tapi bila dipuji, dicela oleh penyair tadi, boleh jadi hina. Serta-merta boleh jadi hina. Orang pandang huduh lalu. Kesang daripada percakapan pujian ataupun hinaan menerusi rangkap syair yang diutarakan ataupun dialungkan oleh penyair-penyair dulu. Ni nak ceritanya hebatnya tau. Kesang daripada percakapan lidah ni. Jadi dengan sebab itu dalam Islam kita, Imam Ghazali kata antara benda yang merosakkan juga itulah puji yang berlebih-lebihan. Okey. Jadi Imam Ghazali kata ada enam keburukan yang boleh berlaku apabila seseorang itu melakukan perbuatan puji memuji yang tidak patut. 4 berlaku kepada orang yang memuji, 2 lagi berlaku kepada orang yang dipuji. Benda ni dok kena buat, memang kenalah, binasalah kita. Dak. Pertama sekali Imam Ghazali kata al-afatul ula dalam sifat dalam diri orang yang memuji ni, dia ada pertama sekali annahu qad yufarritu fihi. Kadang-kadang dia berlebih-lebihan dalam pujian dia. Dia nak puji orang, dia berlebih-lebihan. Kemudian dengan sebab berlebih-lebihan itulah dia akan menyebut perkara yang tidak ada pada orang yang dipuji. Pada ketika itu dia telah mendusta. Nampak? Maksudnya bila dia puji kepada orang, kemudian disebut pujian tu benda yang tidak ada pada seseorang, maka dia telah dusta. Dia tahu benda dia tak ada, lepas tu dia khabar juga. Dia beritahu, bahawa awak ni bagus sangat, Tuan Haji ni bagus sangat, begitu begini. Hak dia beritahu tu sebenarnya tak ada pun, tidak dilakukan pun, tidak ada pun sifat tu pada seorang yang dipuji tu, maka dia telah berdusta. Satu jadi dosa dia. Dia berdusta. Yang keduanya, annahu yudhiru lahu minal hubbi ma la ya'taqiduhu fayakunu munafiqan mura'iyan. Dia khabar, dia kata Allah awak ni baik sungguh, bagus sungguh, sedangkan hati tak rasa gitu. Ni dia. Hati rasa aku pun muka baiknya. Hati tu duk kata. Hati duk tidak aku bahawa awak ni bagus, awak ni baik, awak ni begitu begini. Hati dak aku benda tu. Hati dak akur perkara tu. Maka dia dalam waktu yang sama menjadi orang yang memuji ni merupakan orang yang munafik. Nampak? Kita tak sedar jadi munafik. Ini antara benda yang berlaku kepada orang yang memuji tanpa sebenar. Dan dia menunjuk-nunjuk. Ini yang kedua. Yang ketiganya, annahu yaqulu ma la yatahaqqaquhu fayakunu mujazifan. Dia bercakap, kata kepada orang tu benda yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh orang yang dipuji itu. Maka pada ketika itu dia telah melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Seperti dia kata awak ni adil, awak ni warak. Padahal orang tu tak warak mana, orang tu tak adil mana. Kita pun duk kata dia tu adil, dia tu warak, dia tu bagus, dia tu ini. Maka kita telah menjadi orang yang melampaui batas. Dan mengatakan perkara yang tidak berlaku pada seseorang tu. Hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda. Pada satu ketika seseorang lelaki dia puji lelaki yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah katakan, wahai haka siangnya muni, wahai haka siangnya kamu ni, qata'ta unuka sahibik. Kamu telah memotong, kamu telah menyembelih tekuk sahabat kamu. Itu keadaan dia. Seolah-olah kamu telah menyembelih tengkok sahabat kamu. Maksudnya seolah-olah kamu telah membunuh sahabat kamu. Sebenarnya gitu. Realitinya kita telah bunuh dia. Bunuh macam mana? Maksudnya kita telah menjadikan dia tu tidak baik. Dia menjadikan kawan kita tu
Perasang. Benda tak berlaku ke perasang. Makan rasa orang panggil, makan rasa. Hak tak sepatut berlaku, dia pun kata juga jadi makan rasa. Dia jadi rosok sahabat kita tu. Kalaulah tak dapat tidur, Rasulullah kata, in kana la budda min kauni ahadikum madihan akhahu. Kalaulah tidak dapat tidur, kamu kena puji dia sebab memang dia ada sungguh, memang dia layak sungguh dipuji. Macam mana kena buat? Falyaqul, maka hendaklah kata, ahsabu fulanan wala uzaki 'ala Allahi ahada hasibuhullahu in kana yara annahu kadzalik. Nah, dia katakan dia perlu kata, aku sangka bagus dia ni. Saya sangka dia tu, saya fikir dia tu orang baguslah. Saya harap-harap saya harap-harap dia tu orang baguslah. Walau bagaimanapun kita tak memuji seseorang pun di hadapan Allah Taala. Itu maksud dia. Ahsabu fulanan. Nah, wala uzaki 'ala Allahi ahad. Kalau boleh kita sebut wala uzaki 'ala Allahi ahad. Kita tak mau menyucikan seorang pun di hadapan Allah Taala. Kita serahlah pada Allah Taala. Tapi baguslah tu, dia bagus tu. Nah, wala bagaimanapun serah Allah Taala lah. Itu antara cakapan-cakapan yang diajar oleh Rasulullah supaya kita berlapik. Hak ni kita tak pakai ni. Kalau dalam bahasa Arab biasanya kita cakap, kita puji-puji fulan hasanun wala uzaki 'ala Allahi ahad. La nuzaki 'ala Allahi ahad. Kita cakap gitu biasa. Tak, tapi kalau dalam bahasa Melayu ni tak ada guna. Tak. Tapi orang tua-tua dulu dia guna sangat. Oh bagus dia tu, tapi gitulah hak Taala belaka. Tak. Dia guna gaya bahasa tu. Tu hak Taala belaka kunia tu, bagus dia tu. Ataupun kalau kita katakan makan ni kenyang, adat kata kenyang lah. Tu berlapik tu. Adat kata kenyang pada Allah Taala haru. Orang tu dulu guna sangat benda tu tak. Makan benda satu, adat kata kalau makan ubat ni baiklah pada Allah Taala haru. Boleh jadi baik, boleh tidak baik. Tu cakap berlapik orang panggil. Hak Rasulullah ajar dah cakap berlapik guna. Antaranya bila kita puji-puji orang tu, kita kena berlapik. Oh saya sangka dia baguslah dia tu. Saya sangka. Wallahu a'lam lah, tapi saya sekadar saya tahu baguslah itu. Wallahu a'lam. Bagus tu. Paling kurang comel tu. Tapi jangan kita kata Allah tak ada orang baik daripada dia. Allah bagus sangat. Siapa nak saya jumpa kenal, tak ada orang paling baik daripada dia. Allah memang sungguh dah. Tak. Tu dah jadi tu. Apatah lagi kalau kita kata gitu depan dia, dia kau kembang tau. Orang tak boleh kawal nafsu ni. Kecuali orang yang sentiasa mendidik nafsu dia nampak. Tak. Benda tu boleh ditolak. Okey. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempatnya kata Imam Ghazali, an yafraha al-mamduhu bihi rubbama kana zaliman fayasi bi idkhali surur ala qalbihi. Yang keempatnya an yufriha al-mamduh bihi, dia mengembirakan orang yang dipuji. Dia menjadikan orang yang dipuji itu gembira, suka, ceria. Barangkali orang yang dipuji itu orang yang zalim. Lalu dia telah melakukan maksiat. Orang yang memuji itu sebenarnya telah melakukan maksiat kepada Allah Taala dengan sebab apa? Menjadikan orang yang zalim itu gembira. Sepatutnya kepada orang zalim ini kita kena tegas dengan dia, kita kena cerca dia, kita kena cela dia supaya dia rasa tak bagus dengan perbuatan zalim dia pun bertaubat dengan Allah Taala. Ni tiba-tiba ada orang tu buat maksiat, lalu kita kata oh bagus awak ni, Allah memang bagus dah, tak ada dah, patut ni patut buat gini, patut. Dia pun suka, padahal dia buat tu zalim, padahal dia buat tu maksiat. Maka kita telah menyokong dia buat maksiat. Dengan cara mana? Dengan cara kita menyukakan dia, mengembirakan dia dengan sebab kita kata hak dibuat tu molek dan comel. Tak? Ni Rasulullah kata innallaha la yaghdibu idza mudihal fasiqu. Allah Taala sangat murka kepada seseorang yang mana bila dia puji orang yang fasik. Bila orang yang fasik dipuji. Tak? Kata Hasan al-Basri, man da'al li fasiqin bil baqa
faqad ahabba an yu'sallah. Barang siapa doa kepada orang fasik, mudah-mudahan panjanglah umur dia, baguslah dia, selamat sejahtera dia fasik. Dia antara orang yang maksudnya dia suka supaya Allah Taala tu dilakukan maksiat terhadapnya. Dia suka orang buat maksiat kepada Allah Taala. Siapa satu salafus soleh dipaham. Maksudnya jangan kita puji. Tak, jangan kita puji orang yang melakukan maksiat. Kalau tak ada arah juga, orang lain duk puji-puji belaka, kita senyap dah. Senyap je. Tak usah kata apa-apa. Tak? Sebab apa? Sebab mungkin kita nak menolak kemudaratan. Dengan sebab kita tak puji dia, kita cela dia, menjadi mudarat. Maka kita senyap. Tak usah puji, senyap je. Sebab apa? Sebab puji ni akan melibatkan orang yang melakukan kezaliman yang dipuji itu rasa ceria, rasa suka, lalu dia akan mengekali perbuatan zalim yang dilakukan tu dah bila orang puji. Seolah-olah orang sokonglah. Okey. Maka ini antara benda yang perlu kita faham. Jadi mudah-mudahan dengan kita faham sedikit apa yang diajar oleh Imam Ghazali ni, kita dapat membaiki jiwa kita lah. Membaiki jiwa kita, diri kita. Semuanya ini merupakan sifat hati, bukannya sifat zahir. Hak zahir kita yang nak puji-puji ni pasal ada hati kita dah terdetik dah dalam hati kita nak puji orang tu, nak kata orang tu, nak kadang-kadang kita puji tu kan nak bodek sebenarnya. Kerana nak bodek. Faham bodek? Bodek ni kita nak mendapat kemanfaat kepada seseorang dengan cara kita puji dia benda yang tidak ada pada dia. Kalau tak puji tak boleh, tapi kalau puji, dia pun suka, pun beri. Tak, dia beri yang boleh kita nak. Learning banyak sangat. Tak, Pak Mazali kata inilah keburukan-keburukan yang mungkin boleh terjadi bila kita tak jaga percakapan kita. Jadi antara 4 perkara yang kita belajar dah ni yang boleh menjadi rosak diri kita, punca daripada percakapan lidah kita. Jadi 4 perkara ni nampak kecil je percakapan, tapi sangat memberi kesan dalam kehidupan kita beragama. Mungkin kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat esok dalam keadaan Allah Taala murka kita. Tak? Dengan sebab itu kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala ampunlah segala dosa kita, hak lepas-lepas kita tak tahu, hak kita minta, hak kita cakap hak berdusta, hak kita cakap berpuji-puji tak tertuara ataupun kita gurau berlebihan, kita minta ampun Allah Taala. Mudah-mudahan selepas ni kita usaha supaya kita baiki diri kita, dapat membaiki, dapat menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam bercakap, tidak berlebih-lebihan dalam bergurau, tidak mendusta, tidak berdebat-debat ataupun tidak memuji berlebih-lebihan. Dan insya-Allah kita akan sambung semula berkaitan yang hal-hal yang berkaitan dengan pujian ni pada perjumpaan kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wa hamilna 'ala an-najati minha wa minat tafakkuri fi turaikiha. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman 'alal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.